الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة اللهم اللهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan kepada kami dan ia adalah seorang yang benar serta dibenarkan. Sabdanya, sesungguhnya seseorang kamu dihimpunkan di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk setitis air, kemudian menjadi seketul darah selama itu, kemudian sepotong daging selama itu, kemudian diutuskan kepadanya malaikat, lalu ditiupkan roh padanya dan diperintahkan dengan 4 perkara, yaitu ditulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sama ada celaka atau bahagia. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya seorang kamu benar-benar akan beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak antaranya dengan syurga hanyalah sehasta. Lalu ketentuan mendahuluinya, maka ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka lalu ia memasukinya. Dan sesungguhnya seorang kamu benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antaranya dengan neraka hanyalah sehasta. Lalu ketentuan mendahuluinya, maka dia beramal dengan amalan ahli syurga, lalu ia memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita sambung perbahasan minggu sudah berkenaan dengan takdir, jadi minggu baru ini kita telah bincangkan berkenaan dengan kepercayaan kepada takdir, dan juga macam-macam lagi beberapa perkara berkenaan dengan takdir baru ini. Cuma satu perkara yang mana secara ringkasnya kita telah sebutkan dulu di dalam hadis yang kedua. Di dalam hadis yang kedua, iaitu hadis berkenaan dengan rukun agama, betul? Situ kita telah sebut dah berkenaan dengan takdir ni. Takdir ni adalah satu rukun yang merupakan ciri khusus kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah sahaja mana tidak ada masalah dari segi kepercayaan kepada takdir. Golongan-golongan yang lain, firqah yang lain yang sesat, ada setengahnya tidak percaya langsung kepada takdir, seperti golongan Syiah, tak ada dalam rukun iman dia. Dan juga golongan lain ada yang percaya takdir baik saja daripada Allah, buruk tidak. Ada yang mengatakan manusia ni perbuatan dia hanya diciptakan oleh manusia sendiri, dibuat oleh manusia sendiri.
tidak berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan amalan manusia ni, perbuatan manusia ni pun adalah bawah takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala juga. Setengah kalangan, setengah firqah mengatakan mereka tidak percaya kepada takdir, mereka tolak, mereka tidak ada takdir di dalam rukun keimanan mereka, kerana mereka kata dalam Quran tak ada sebut berkenaan dengan takdir. Keimanan kepada takdir tak ada dalam Quran secara jelas. Dalam hadis tu ada lah, supaya hadis yang kita baca sebelum ni, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ada dalam hadis. Tapi dalam Quran tak ada. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran, kalau sebut amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, tak ada takdir. Begitu juga ayat-ayat yang lain berkenaan dengan keimanan ni tak ada sebut berkenaan dengan takdir. Jadi kerana tu setengah firqah dia tolak takdir. Ada firqah dia tolak takdir. Alasan dianya tak ada dalam Quran. Tetapi sebenarnya dalam Quran kalau kita tengok isyarat yang menunjukkan kepada takdir itu banyak ayat. Seperti ayat qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak menimpa kita kecuali apa yang Allah Taala telah tentukan kepada kita. Jadi itu takdir, isyarat kepada takdir. Qul kullun min indillah, katakanlah semuanya adalah daripada Allah. Wa kana amran maqdiya, dan ia adalah satu perkara yang telah ditetapkan, telah ditentukan. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah mencipta kamu dan mencipta apa yang kamu lakukan. Mana Allah Ta'ala menentukan juga perbuatan yang kamu lakukan. Mana takdir ni ada dalam Quran, ada dalam Quran. Tidak betul kalau ada golongan yang mengatakan takdir tidak terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian kita sambung perbincangan kita minggu yang lepas. Iaitu minggu lepas kita bicara berkenaan dengan takdir, kepelbagaian takdir kepada manusia, takdir itu apa dan sebagainya. Kemudian seterusnya malam ini mula-mula sekali kita bincang berkenaan dengan pembahagian takdir. Pembahagian takdir. Jadi takdir ni kalau dipandang dari sudut boleh ataupun tidak boleh berlaku perubahan kepada takdir. Jadi takdir ni boleh tak berlaku perubahan kepada dia. Apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tu boleh tak berlaku perubahan. Ataupun tak boleh. Tak boleh langsung, tak boleh hotel langsung, tak boleh konsep langsung. Adakah begitu? Jadi ulama membahagikan pembahagian dari sudut itu kepada dua bahagian. Yaitu yang pertama qada mubram. Qada mubram. Jadi qada mubram ni qada ataupun takdir ketentuan yang sama sekali tidak akan berlaku perubahan pada dia. Tak berlaku perubahan. Lagu-lagu mana pun bila mana Allah Subhanahu wa taala tetap lagu itulah jadi. Lagu tu. Mana tidak berlaku perubahan langsung kepada dia, tidak akan berlaku perubahan. Allah mubram. Yang kedua dipanggil qada muallaq ataupun qada muallaq. Qada yang tergantung. Maksudnya qada yang putus. Tak boleh hargah dah. Hanya qada muallaq, ketentuan yang tergantung. Ketentuan juga tapi tergantung. Mana Allah Subhanahu wa taala buat ketentuan itu tergantung berdasarkan kepada keadaan yang berlaku. Berdasarkan kepada keadaan yang berlaku. Kalau lagu ni jadi. Kalau lagu ni jadi. Jadi berlaku perubahan. Jadi kalau orang kita kata orang isap rokok lah, kita kata orang isap rokok. Kali ikut doktor kata awak ni kalau isap rokok kurang 2 tahun ke, cepat sikit mati. Cepat sikit mati. Sebab kena penyakit gini boleh jadi lagi.
Dia pun kata, dia tu hai takdir mati tahun ni gak. Tak sedok buat lah lagu mana pun. Isak tak isak pun serupanya mati situ juga. Time itu juga. Tidak lagu tu. Tidak. Dia ada ketentuan yang tergantung, yang berlaku perubahan kepada dia, tergantung. Tidak tetap. Tidak boleh berlaku perubahan. Jadi boleh berlaku perubahan itu berdasarkan kepada sebab-sebab yang dilakukan oleh seseorang, seperti yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis-hadis baginda. Dia juga terdapat di dalam Al-Quran. Dalam Quran pun ada. Dalam Quran pun ada juga sebut berkenaan dengan qada muallaq. Seperti di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit." Allah Taala boleh sapu apa yang ia kehendaki dan boleh tetapkan apa yang ia kehendaki. Mana yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu ma yasha'. Mana dia boleh tetap, dia boleh sapu hak dia kehendaki, dia boleh sapu. Dia ada hak mana dia nak tetapkan, dia tak sesapu, dia boleh buat juga. Dia boleh buat juga. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi qada muallaq ni macam-macam lah berbahasa ulama. Semua ulama mengatakan qada muallaq berkenaan dengan ajal ke, berkenaan dengan rezeki ke, berkenaan dengan perkara-perkara yang lain lah, celaka atau bahagia ke. Jadi qada muallaq ni mana ketentuan dari segi zahirnya yang Allah Subhanahu wa taala wayak kepada malaikatnya gini. Sekarang ni setara ni dah dia ni. Itu yang Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada malaikat, lalu ditentukan oleh malaikat dalam perut mak dia lagi, di dalam rahim ibu lagi. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ada ilmu yang lain yang mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kalulah dia ni begini, maka begini keadaan dia. Kalau dia ni begini, maka berlaku perubahan, berlaku lagu lain pula. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dan mana berlaku tu berdasarkan kepada sebab-sebab. Yang mana sebahagian daripada sebab-sebab disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis baginda. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazidu fil umri illa al-birru wa la yaruddu al-qadara illa ad-du'a wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bi khati'atin ya'maluha." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi kata, tidak bertambah umur seseorang kecuali kebaikan. Kebaikan boleh menambahkan umur seseorang. Panjang umur, kebaikan dia buat. Mana Allah Subhanahu wa taala boleh tambah lagi umur dia. Boleh panjang lagi umur dia tu. Bila mana dia banyak melakukan kebaikan. Dan tidak dapat menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Doa boleh merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia seseorang itu dihalang rezeki, Allah Taala halal rezeki dia, sepatutnya dia boleh jadi tak boleh. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kejahatan yang ia lakukan. Kerana kejahatan hak dia buat. Jadi maknanya sepatutnya kalulah dia tak buat gani, tak buat kejahatan ni, Allah Subhanahu wa taala boleh beri rezeki kepada dia banyak-banyaknya. Tapi disebabkan dia melakukan kejahatan, maka Allah Subhanahu wa taala halal rezeki itu daripada dia. Kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Siapa yang suka untuk dibentangkan kepada dia rezeki dia, mana dipermudahkan kepada dia rezeki, dan juga ataupun dilewatkan ajalnya, Allah Ta'ala panjang umur dia. Ataupun dilewatkan ajal dia tu, hendaklah ia melakukan hubungan silaturahim. Mana jaga hubungan silaturahim, jaga hubungan kekeluargaan. Jadi situ mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau nak rezeki mudah, nak panjang umur, jaga hubungan kekeluargaan, jaga hubungan silaturahim.
Setengah ulama mengatakan yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanjangkan umur bila mana dia membuat hubungan silaturahim, disempitkan rezeki kerana kejahatan yang dia buat. Setengah ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan panjang umur, bertambah umur tu, kebaikan boleh menambahkan umur seseorang itu, maknanya bukan panjang umur hak zahir, bertambah umur tu bukan, tetapi keberkatan di dalam hidup ada. Ada keberkatan di dalam kehidupan. Ada keberkatan. Panjang umur tu boleh jadi dia mati cepat. Zahir dia pendek umur. Tetapi panjang umur sebab apa? Sebab kebaikan dia boleh dimanfaatkan oleh orang lain selepas daripada dia mati. Seperti kita tengok ulama-ulama kita dulu, contoh dia. Ulama-ulama kita dulu, Imam Bukhari, Imam Muslim, imam-imam yang lain, Imam Nawawi, tak panjang umur 40 lebih je umur. Tapi hasil yang dia tinggal, siapakah hari ni orang boleh guna? Siapakah hari ni orang boleh ambil manfaat? Antara dia, kitab yang kita baca, kitab hadis 40 Imam Nawawi ni, tak ada dia. Jadi walaupun lama dah, beratus tahun dah dia mati, tapi dia seolah-olah masih lagi hidup. Sebab apa? Sebab ganjaran pahala dia tu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa sambung. Siapakah hari ni? Siapakah hari ni? Dan seterusnya selagi mana orang ambil manfaat daripada ilmu yang dia tinggalkan kepada kita, kepada manusia ni. Jadi setengah mengatakan yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tambah umur tu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tambah keberkatan di dalam hidup, dan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan manfaat seseorang itu walaupun selepas daripada dia mati. Seolah-olah dia hidup lagi, serupa dengan hidup. Serupa dengan hidup. Amalan dia, pahala dia, buku catatan dia terbuka sampai bila-bila. Terbuka sama. Sentiasa terbuka. Tulis semacam. Tulis semacam. Dan juga yang dimaksudkan dengan dihalang rezeki disebabkan oleh kejahatan, itu makna dianya rezeki tak berkah. Rezeki tak berkah. Walaupun banyak, boleh banyak, tapi tak ada ketenangan di dalam rezeki. Tak ada ketenangan di dalam kehidupan. Tak cukup semacam. Tak cukup sama. Sepik semacam. Sepik semacam. Sentiasa fikir sehingga tak cukup masa untuk nak tambah rezeki. Padahal banyak dah. Tu. Jadi tidak ada keberkatan di dalam kehidupan. Perkara-perkara agama tak boleh buat. Tak boleh nak buat untuk agama, jasa untuk agama tak boleh buat. Walaupun harta banyak, rezeki banyak, tapi tak boleh nak buat. Jadi yang dimaksudkan dengan dihalang rezeki itu, maknanya dihalang keberkatan di dalam rezeki. Rezeki itu ada, pitih itu ada, tapi tak ada berkat, tak ada keberkatan di dalam kehidupan. Jadi setengah ulama mengatakan makna dia lagu tu, makna lagu tu. Tapi kok mana pun kalau kita pergi dari segi zahir dia pun tak salah. Tak salah. Kok mana pun ada kebenaran juga. Mana berlaku perubahan kepada takdir, kepada ketentuan seseorang berdasarkan kepada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam qada' mu'allaqnya. Allah Ta'ala tentukan berdasarkan kepada qada' mu'allaq. Allah Ta'ala tentukan kalau dia buat lagu ni jadi. Kalau dia buat lagu ni jadi. Itu tu mengikut sebab musabab yang dilakukan oleh seseorang. Kerana tu kalau kita tengok di kalangan orang-orang, mana di kalangan salaf dahulu, mana mereka berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ubah ke arah kebaikan buku catatan mereka. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia doa, Allahumma in kunta katabtani syaqiyya faktubni sa'ida. Ya Allah, jikalau engkau tulis untuk aku ni kecelakaan, tukarlah, tulislah kebahagiaan. Mana Sayyidina Umar minta Allah Subhanahu Wa Taala tukar. Kalau tulis tak boleh celaka, minta tukar, tulis bahagia. Minta tulis bahagia. Mana situ di kalangan sahabat pun mereka ada pegangnya kepercayaan bahawasanya boleh berlaku perubahan kepada takdir berdasarkan kepada sebab-sebab dan juga berdasarkan kepada doa seseorang yang seseorang panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh mengubah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi perubahan itu kalau kita tengok waktu yang disebutkan di dalam hadis, waktu berlaku perubahan nak tukar catatan amal itu seperti pada malam Qadar, Lailatul Qadar, malam itu boleh berdoa minta Allah Subhanahu wa taala tukar. Nah, satu pokok molek tu bubuh pokok molek di dalam buku catatan amalan tu, di dalam buku takdir tu, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Lailatul Qadar salah satu sebab dia dinamakan Lailatul Qadar, malam ketentuan. Malam ketentuan. Walaupun malam Qadar tu banyak lagi makna, menyempitkan ada, meluaskan pada, banyak lagi makna dia. Tapi itu salah satu daripada makna dia. Jadi ini berkenaan dengan pembahagian takdir dari sudut boleh ataupun tidak boleh berlaku perubahan. Kalau ada pembahagian lagi. Pembahagian lagi ini iaitu pembahagian dari segi ketentuan yang boleh berlaku perubahan dengan tidak boleh berlaku perubahan. Jadi waktu tak ingat nak tulis tadi. Iaitu ulama membahagikan dari satu pembahagian lagi kepada dua juga. Iaitu yang pertama dia panggil qada kauni. Qada kauni ataupun qada takwini. Ketentuan dari segi kejadian. Jadi ketentuan dari segi kejadian ni boleh berlaku perubahan kepada dia. Boleh berlaku perubahan. Bila mana sebab musabab asbab tu cukup, ada sebab gini berlaku perubahan. Ada sebab gini berlaku perubahan kepada kejadian. Itu ketentuan dari segi kejadian Allah Subhanahu wa taala. Ada mana boleh berlaku perubahan. Seperti kita kata deh. Buah kita kata. Buah durian. Kalau buah durian itu kalau tidak anggur, panas pos kalau, dia laku tu setara tu. Tapi kalau anggur, buah gapo ke panggil? Dia ambil hal ni, dia cetung hal ni dia. Dia buat benih sendiri. Dia boleh jadi pohon besar. Boleh jadi pohon besar. Itu qada kauni. Manusia kita kata, manusia. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala ni dia hidup kepek asal hidup kepek. Tapi bila mana berlaku sebab-sebab tu kepada dia pergi belah. Jadi hidup macam anjay pula jadi. Begitu juga ketentuan yang lain. Bila mana kita kata sebab-sebab tu dicantumkan, atom campur dengan goni, campur dengan apa, uranium lah campur goni, jadi apa? Jadi bom nuklear. Jadi asalnya tak ada apa. Tidak boleh membawa sebarang kemusnahan kepada manusia. Tetapi disebabkan oleh manusia catung, maka jadi satu benda ia boleh membawa kemusnahan kepada manusia. Banyaklah qada kauni ini. Ketentuan dari segi kejadian. Buah kita kata, buah tomato kecil. Tapi kalau dia buat gini, guna baja, jadi besar. Itu boleh berlaku. Mana boleh berlaku perubahan kalau dulu benda ni besar ni. Ni, benda ni jadi besar ni. Boleh berlaku perubahan tu. Bila mana sebab dia tu cukup. Bila mana ada sebab-sebab dia. Kalau dulu besi tak boleh terkepai atas langit. Besi duk bawah gitu. Tak ada terbahalang mana. Tapi bila mana cukup sebab dia catur dengan goni, bubuh minyak, terkepai atas langit. Terkepai atas langit. Itu ketentuan dari segi kejadian. Qada takwini ataupun qada kauni. Jadi qada hak tu ketentuan hak tu boleh berubah. Boleh berubah. Begitu juga dengan manusia. Dengan manusia. Kalau dia duduk sini bergaul dengan gini, berlaku perubahan pada dia jadi tak molek. Tapi sebaliknya kalau dia duduk sini, dia buat gini, gaul gini, berlaku perubahan kepada dia jadi molek. Hak tu mengikut sebab. Mana ketentuan pada kejadian ni, pada makhluk ni boleh berlaku perubahan berdasarkan kepada sebab yang berlaku pada dia. Bila berlaku sebab lagu ni, maka jadi lagu ni. Yang kedua dia panggil qada syar'i ataupun qada tashri'i, ketentuan syarak, ketentuan agama.
Jadi ketentuan hal ni tak boleh berubah dah. Tak boleh berubah. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan orang berzina dosa. Dosa. Lagu tu. Daripada dulu sampai ke sampai ke hari akhirat lagu tu. Dia tidak akan berlaku dak siapa akan datang zina boleh pula. Boleh pula tak apa. Tak berlaku lagu tu. Tak berlaku. Waktu tak ada perubahan. Tak ada perubahan. Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kalau orang buat amal ibadat boleh pahala. Boleh pahala. Dia boleh menjadi sebab untuk masuk syurga. Waktu tu tak ada perubahan. Waktu tu support. Daripada mana sampai Nabi Adam alaihi salam dahulu lagi, siapa ke sampai kita dan seterusnya, lagu itulah ketentuan itu. Mana tidak berlaku perubahan kepada dia. Jadi itu dari sudut sana, dari sudut itu. Kemudian seterusnya, kita pergi pula berkenaan dengan sikap di dalam menghadapi takdir. Di dalam menghadapi takdir. Jadi di dalam menghadapi takdir ini, ada dua golongan. Manusia terbahagi kepada dua golongan. Terbahagi kepada dua golongan. Sama ada segar ataupun tidak segar, tak boleh lari daripada dua golongan. Dua golongan. Kalau hak jenis buat tak cara ikut bila, mana dia ada golongan lain, golongan ni. Dia tak boleh lari. Mesti daripada dua golongan. Iaitu yang pertama, golongan yang menjadikan takdir sebagai alasan untuk terus dia buat kesalahan. Kemudian dia letak sesuatu yang buruk, sesuatu yang tak molek atas takdir. Bukan atas perbuatan dia. Atas takdir. Bila mana berlaku benda tak molek, dia buat jahat. Dia jahat. Kalau kita tanya dia, takdir nak buat kuan. Takdir kita ni lagu ni. Allah Ta'ala takdir kita ni memang jahat. Tak boleh nak buat kuan. Dah dia takdir lagu ni. Nak buat kuan. Tak cakap gehe lah kita tak jadi baik. Moga dia takdir kita ni jahat. Ini golongan yang pertama. Mana dia jadikan takdir ini sebagai alasan untuk dia terus buat jahat. Terus berada di dalam kesesatan. Takdir sebagai alasan. Dia main, kita kata, budak-budak dia. Dia naik motor menerak. Menerak naik motor. Accident. Gatal kaki di hospital. Allah, takdir nak buat ke mana. Takdir. Dia letak atas takdir. Kalau kita itu pun dia kena juga. Muka takdir kan? Tu dia letak atas takdir. Dia beri kata takdir. Bukan silap dia, silap takdir hak silap ni. Bukan dia hak silap. Dia nak buat mana takdir lagu tu dah. Takdir lagu tu dah. Dia banyaklah. Jadi hak ni satu golongan mana yang menjadikan takdir sebagai alasan untuk dia terus berada di atas kesalahan, terus berada melakukan kejahatan. Jadi hak ni tak boleh. Hak ni tak boleh. Golongan yang tak betul. Golongan yang tak betul. Jadi kalau kita faham pembahagian takdir tadi muallaq mubram, kita faham satu tu kita boleh tahu dak orang ni kismu juga. Kismu juga yang mencari lagu tu. Sebelum ni kita sudah bahas dah ketentuan kita ni, kita tak tahu ketentuan kita ni lagu mana. Hak Allah Subhanahu Wa Taala tentu kepada kita, kita tak tahu lagu mana. Cuma Allah Taala dia beri pilihan kita, dia tunjuk jalan, dia tahu tempat mana kita nak pergi. Dia tahu. Mana kita tahu. Dia beri panduan kepada kita untuk kita tahu mana kita nak pergi. Mana baik buruk, dia beri panduan kita. Kita boleh pilih. Lepas tu dia beri jalan, pilihlah jalan. Lalu jalan ni siapa sini, lalu jalan ni siapa sini. Dia beri siap dah. Dia beri siap dah. Lepas tu kalau kita lalu jalan ni, jangan harap nak siapa sini. Mana waktu Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada manusia ni, kepada hamba-hamba dia ni pilihan untuk memilih mana satu jalan yang sepatutnya dia pilih. Jadi maknanya bila mana berlaku sesuatu kepada dia, dia tidak boleh sama sekali nak menyalahkan takdir. Tak boleh. Tidak boleh, itu tak benar, itu silap. Golongan yang kedua, menjadikan takdir sebagai kekuatan untuk menjadi hamba yang sabar, redha terhadap segala yang berlaku terhadap dia. Di samping tidak meninggalkan asbab di dalam kehidupan. Jadi sebab tak boleh tinggal. Jadi golongan yang kedua ni, apa yang berlaku dia terima. Terima dengan hati terbuka. Terima dan menganggap ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena terima dengan hati yang sabar, hati yang redha, kena terima. Jangan mengeluh. Jangan menyebabkan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi
penghalang untuk terus maju, untuk terus ke depan. Jangan. Jangan. Asbab kena jaga. Sebab kena buat dah, molek dah buat. Tiba-tiba jadi tak molek. Tiba-tiba jadi tak molek. Istiqarah dah. Minta dah baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Allah Subhanahu Wa Taala merestui benda yang kita nak buat. Minta dah dengan dia. Tiba-tiba buat molek dah, tiba-tiba jadi lagu ni. Nak buat ke mana? Takdir, sabar. Sabar. Tapi tidak kata jadi patah semangat, patah tinggal. Yalah kalau lagu tu kak. Tak payah duk sungguh-sungguh lah. Dia takdir nak jadi kak, jadi. Jangan. Sebab mesti kena ikut. Mesti kena lalu sebab dia tu. Sebab dunia ni darul asbab. Dunia ni dunia perkampungan asbab. Sebab kita mesti kena lalu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala tu atas dia. Atas dia. Tetapi biasanya, umumnya Allah Subhanahu Wa Taala akan tentukan kepada seseorang mengikut sebab yang dia buat. Mengikut itu. Itu biasa tu. Hak jaga-jaga berlaku tidak serupa dengan jalan hak lalu tu. Mana buat guna hak tu. Supaya baru ni lah sebut. Kita nak pergi pasir putih tu lalu jalan tu dah. Lalu molek dah. Tiba-tiba aksidennya tepuh orang tak siapa juga pasir putih. Mana buat guna. Ni ada begitu lah. Ni ada begitu. Jadi waktu itu berkenaan dengan sebab apa tu kita telah bicara minggu sudah deh. Jadi hak ni mana takdir itu sebagai kekuatan untuk dia menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang redha terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Jadi hak ni molek. Hak ni molek. Golongan hak ni molek. Jadi hak ni kalau seseorang tu dia tidak caralah mana sebenarnya ajalah tu golongan ni dah tu. Berlaku sesuatu pun dia nak buat mana biarlah kita cuba lagi. Jalan tu. Golongan yang kedua dah tu. Golongan yang kedua mana molek. Molek tidak kata apa yang dituntut, apa yang berlaku kepada dia menjadi mematahkan semangat dia. Tidak. Tapi dia redha, tapi dia tetap meneruskan juga kerja tu, meneruskan usaha dia apa tu. Mana ni sikap terhadap takdir. Dari sudut lain, golongan manusia ni terbahagi kepada 4 di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang berbentuk ujian. Ini dari sudut lain pula. Iaitu manusia ni dia ada 4 bahagian, 4 jenis manusia di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, menerima takdir. Iaitu golongan pertama marah. Tidak puas hati. Sama ada dengan lidah ataupun hati ataupun anggota. Marah dalam hati. Bekok. Kita tanah susah. Ni awak marah hujan mata tengah habis. Dalam hati bekok. Nak marah. Kalau dengan mulut kak, sopo. Sopo. Ataupun dengan anggota kak, tak kira. Ni hakak kuih ala kata tu. Ni waktu roja, aku tanya susah. Ni waktu roja pula tu. Tu. Kau tu marah. Tidak boleh menerima takdir. Tidak boleh menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala berbentuk ujian kepadanya. Ini yang pertama, hak ni tak boleh. Hak ni tak boleh. Dilarang oleh agama, hak ni tak boleh. Golongan yang kedua sabar. Walaupun berat nak terima pun sabar, hati sabar. Biarlah orang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usaha lagi. Biarlah Allah Taala tentu lagu ni nak buat mana. Kita usaha cuba lagi. Yang ketiga redha. Lapar hati menerima, redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, redha dengan apa yang berlaku dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, redha. Yang keempat, bersyukur. Menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk ujian. Tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur sebab apa? Kerana yakin setiap hak mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah baik. Yakin saja. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal."
Nabi SAW bila mana dia tengok sesuatu yang dia suka, benda hak molek, benda dia suka, dia kata, ya segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmat dia sempurna segala perkara yang baik. Bila mana dia tengok benda tak molek, benda yang dia tidak suka, berlaku perkara yang tidak disenangi kepada dia, dia kata alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Mana semua keadaan tak kira Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesusahan, kalau Allah taala uji dengan kepayahan, kalau lagu mana ke ujian, tetap molek. Allah Subhanahu wa taala tetap terpuji di dalam segala tindakan dia, di dalam segala ketentuan dia. Allah Subhanahu wa taala tetap terpuji, molek berlaku. Molek berlaku syukur. Tidak mengeluh, jauh sekali syukur. Jadi kalau boleh sapa kepada perangkat ni yang kepak ni tinggi jiwa dia dengan Allah Subhanahu wa taala, mana dia bersyukur. Paling tidak orang yang ditimpa musibah ni, ditimpa takdir berbentuk musibah ni, paling tidak dia akan ingat Tuhan. Dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak tu hak molek ni. Hak tu hak molek. Selama kening tak rajin ingat. Nah, tak ingat selama kening, dia ingat kita belaka, kita jadi gini ni, kita jadi gini, dia ingat kita semacam. Kena berlaku sesuatu ketentuan berbentuk musibah, baru ingat kepada Allah, baru ingat Tuhan. Tu mana itu satu kebaikan di dalam musibah, di dalam ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bala yang menipu seseorang, satu kebaikan dia, salah satu kebaikan dia iaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tak ingat. Nah, jadi kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bila mana ditimpa sesuatu ujian, takdir bersifat musibah lagu ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau boleh setahun ni, tinggi nak. Sabar pun tak apa dah, tinggi dah tu kalau boleh sabar. Tapi kalau boleh redha syukur, tu tinggi. Tinggi sangat. Kemudian berdasarkan kepada perbahasan sebelum ni, kalau kita tengok perbahasan hak sebelum ni, hak minggu sudah, kita akan dapati ketentuan Allah Subhanahu wa taala ni, takdir dia ni penuh dengan keadilan, penuh dengan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan semata-mata paksaan, bukan kata Allah Subhanahu wa taala buat ketentuan tu dia tentu gini-gini, dia tentu kepada manusia, dia buat manusia, kemudian dia bahagi kepada manusia ni kepada dua, manusia mana ia sudah ditentukan kepada syurga, manusia ia sudah ditentukan kepada neraka. Bukan hak tu bukan semata-mata kerana suka cita dia, bukan dia saja-saja suka-suka dia buat lagu tu, tetapi dia buat lagu tu ketentuan tersebut dengan penuh keadilan dan juga penuh hikmah daripada dia, dengan hikmah daripada dia. Sebagaimana sebelum ni kita telah sebut, Allah Subhanahu wa taala buat lagu tu salah satunya nak tunjuk kepelbagaian di dalam ciptaan dia. Baru nampak kepelbagaian, baru nampak Allah Subhanahu wa taala tu hebat. Kalau semua makhluk yang nak molek belaka, tidak hebat Allah Subhanahu wa taala, tidak hebat. Tapi walaupun dia bahagikan lagu tu, kepelbagaian lagu tu, tapi semuanya berlaku dengan sebab. Mana tidak berlaku seseorang yang Allah Subhanahu wa taala tetap dia kepada neraka, tapi dia tu hidup dia molek semacam, molek amal soleh, kena buat nyanyi ke orang ke apa, kena akhir-akhir sekali masuk neraka. Tak ada sebab. Saja-saja nak buh dalam neraka orang lagu tu. Tidak lagu tu. Bukan lagu tu sikap Allah Subhanahu wa taala, bukan. Begitu juga sebaliknya. Walaupun dia boleh buat lagu tu dengan kerahiman dia, Mana orang yang mana buat jahat sama dia, buat jahat, tiba-tiba dia buh dalam syurga. Boleh. Walaupun dari segi hak asalnya tidak lagu tu. Sebab tu kalau kita tengok di dalam kitab tauhid, perbahasan tauhid, sama ada perbahasan di dalam kitab Asy'ariyah ke, dalam kitab golongan salah ke, kita tengok mana mereka mengatakan, ulama-ulama tauhid mengatakan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menyalahi janji baik. Janji baik dia tidak akan menyalahinya, tidak. Seperti Allah Subhanahu wa taala telah janjikan orang yang buat baik masuk syurga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia tidak akan menyalahinya.
Sebab kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyalahi janji baik, bermakna dia telah melakukan kejahatan. Tidak bersikap adil, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Benda mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebaliknya, Allah Taala boleh bersikap menyalahi janji buruk, wa'id. Dia boleh menyalahi wa'id janji buruk dia. Seperti kita kata, kalau kira janji buruk dia tak, kalau orang buat dosa gini masuk neraka, diseksa lagu ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh menyalahi wa'id janji buruk tu dengan dia ampunkan dosa kawin tu, dia beri pahala, beri masuk syurga. Padahal kawin tu buat dah. Sebagaimana di dalam hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, seseorang dia kata, hamba aku mari jumpa dengan aku biqurabil ardi khataya, sepenuh bumi dosa. Sepenuh bumi dosa, la yusyriku bi syai'a, tapi tidak menyekutukan sesuatu dengan aku. Tidak syirik sah. Aku tukar kejahatan dia tu dengan kebaikan. Sepenuh bumi kejahatan dia tu aku tukar dengan kebaikan, masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga. Mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat lagu tu. Dia boleh menyalahi wa'id. Kerana apa? Kalaulah dia menyalahi wa'id, menyalahi janji buruk dia, bermakna dia telah melakukan kebaikanlah, melakukan kemurahan. Telah melakukan kemurahan terhadap hamba dia. Itu tak apa. Itu tak apa. Tapi kalau janji baik, Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak akan menyalahinya. Jadi mana? Berdasarkan kepada perbahasan kita sebelum ni, mana takdir Allah Subhanahu Wa Taala ni penuh dengan keadilan dan penuh dengan hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan kezaliman, bukan. Allah Taala tidak melakukannya dengan kezaliman. Kemudian dari segi sikap hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya terhadap takdir ialah tidak mempersoalkan apa yang dilakukan oleh Allah, sebaliknya mempersoalkan apa yang dilakukan oleh hamba. Soal hati. Jangan soal hak Allah Taala buat, jangan. Seperti baru ni kita sebut dah baru ni dia. Dari segi asalnya mana Allah Subhanahu Wa Taala tertuduh kalau orang ni dia nampak dah tempat dia nak pergi ke syurga. Dia lalu jalan nak pergi ke syurga, lalu. Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada dia syurga. Sebab apa? Dari segi asbab dia lalu mengikut asbabnya, sebab untuk ke syurga. Untuk ke syurga. Berdasarkan kepada apa yang dia tahu. Tidak berlaku. Tapi jangan berlaku. Ada juga berlaku. Sebagaimana kita sebut bawah ni. Pasal ni, dia pergi Pasir Putih. Umumnya kalau dia lalu jalan ke Pasir Putih, lalu molek dia ke sapa Pasir Putih. Umumnya lagu tu. Tapi jaga-jaga ada juga berlaku tak sapa. Tu nak buat mana? Musim-musim bohlah ni dia. Tak sapa. Kira apa? Kibah. Nak buat mana hak tu? Begitu juga. Ada juga berlaku. Dia tu duduk jalan molek tu. Jalan molek dah nak pergi ke syurga. Molek dah. Tiba-tiba ketentuan mendahuluinya, dia buat amal ahli neraka sebentar dah. Masuk neraka selalu. Hak tu jaga-jaga. Hak jaga-jaga lagu tu patut lagu mana? Hak tu suruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hikmah dia tu yang kita tak tahu. Ya kita tak boleh nak fikir hak tu. Jadi kita tak boleh soal. Jangan tersoal apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan soal. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh disoal, tidak boleh ditanya apa hak dia buat, dan mereka lah, manusia lah yang sepatutnya ditanya. Hak sepatutnya ditanya, dipersoalkan adalah manusia, bukannya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian berkenaan dengan pengganjaran daripada takdir. Jadi daripada perbahasan takdir sebelum ni, takdir dia boleh membimbing seseorang hamba, membimbing seseorang manusia kepada dua perkara, menepati dua perkara. Iaitu yang pertama, menepati peraturan iman dan tauhid. Dia jaga peraturan ini, menepati peraturan ini, iaitu dengan dia beriman sepenuhnya dengan takdir, kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana daripada hak kita duk bahas sebelum ni, kalau seseorang manusia tu dia kena menepati dua peraturan ini, iaitu yang pertama peraturan iman dan tauhid, iaitu dia kena beriman sepenuhnya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang kedua, dia mesti jaga juga, patuh juga kepada peraturan yang kedua, iaitu peraturan syar'i ataupun peraturan dari segi agama, iaitu melaksanakan segala sebab yang boleh menyampaikan seseorang kepada kebaikan takdir dan menghalang seseorang daripada keburukan takdir. Ini ketentuan dari segi syarak, peraturan syarak. Peraturan syarak menetapkan kepada manusia dia kena ikut ikut jalan ni. Yang mana jalan ni adalah merupakan sebab dia boleh menyampaikan dia kepada kebaikan takdir. Kalau dia buat lagu ni, dia duduk atas jalan ni, dia akan sapa kepada takdir yang baik, ketentuan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga boleh menghalau dia daripada keburukan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Ada orang yang melampaui batas dan melebihkan kehidupan dunia, maka orang hak lagu ni nerakalah tempat dia. Nerakalah tempat dia. Sebab dia ambil asbab. Dia ambil asbab tu, dia tidak ikut peraturan syarak yang menetapkan kalau nak ketentuan yang baik kena duduk kat ni, dia pergi kat ni. Maka nerakalah tempat dia. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada orang yang takut kepada Tuhan dia dan menahan jiwa daripada kehendak hawa nafsu dia, daripada syahwat dia, tahan perasaan, ikut landasan hak molek, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Syurgalah tempat duduk dia. Syurga. Jadi nak boleh ketentuan yang baik, nak boleh mana kesudahan hidup yang baik, nak masuk syurga, dia kena ikut peraturan syarak ni, peraturan agama ni, iaitu melaksanakan segala sebab yang boleh menyampaikan kepada kebaikan takdir. Kena duduk situ. Itu kehendak daripada takdir ni, pengajian takdir hak kita duduk lalu. Jadi tak betul orang yang ketuk atas takdir semata-mata sebab dia tak boleh buat peraturan syarak, dia tak boleh ikut. Tak benar. Tak kena. Dia kena ikut peraturan syarak ni. Begitu juga ayat yang lain, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ada orang yang memberi, mengeluarkan nafkah dan bertakwa dan membenarkan syurga, membenarkan kebaikan itu syurga, kami mudahkan kepada dia hak mudah. Mana mudah jalan untuk pergi kepada hak molek. Mudah. Allah Subhanahu Wa Taala mudah kepada dia jalan hak molek. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ada orang yang kedekut dan berasa pada cukup, berasa tak usah buat dah amal kebajikan, dan mendustakan syurga, mendustakan kebaikan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mudah kepada dia untuk benda-benda yang mana kepayahan. Allah Subhanahu Wa Taala buka jalan kepada dia kepada kepayahan, kepada perkara-perkara yang tidak, pada perkara-perkara maksiat, benda-benda tak boleh. Allah hak gini lagu ni. Bapa yang Allah Subhanahu Wa Taala buka kepada dia jalan kepada benda tak boleh, sebab dia tu buat sebab lagu tu. Dia buka jalan untuk diri dia ke arah benda tu. Jadi makna semua berlaku berdasarkan kepada sebab. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa dia nak, dia boleh beriman. Siapa dia nak, dia boleh kafir atau dia boleh pilih. Jadi hak ni makna dia kena ikut peraturan syarak di dalam dia nak memilih. Mana di dalam dia nak memastikan dia ni sampai kepada takdir ketentuan yang baik dan juga nak menghalang diri dia daripada ketentuan yang buruk. Mana dia